أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kelapangan pada kita malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Kita sambung perbahasan kita daripada hadis 40 oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Nawawi himpunkan bagi kita 42 buah hadis. Kalau kita faham 42 buah hadis ini, mudah-mudahan kita faham agama kita dengan baik. Kita sampai muka surat 10, tak silap, nombor 16. Masih membicarakan hadis yang pertama, hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni berkenaan dengan niat secara khususnya. Baik, para ulama membahagikan martabat ikhlas kepada 3 bahagian. Ikhlas itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Ini perbahasan niat dari sudut ilmu tasawuf. Perbahasan niat juga sebelum ni kita tumpu dari sudut ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni dia nak nentukan semayang ke, kalau semayang fardu ke sunat ke, kalau fardu zuhur ke asar ke, gitu kan. Dia kena ada, dia kena pastikan kita punya ibadat tu apakah yang kita lakukan itu secara tepat, kena ada qasadnya, kena ada ta'yinnya, gitu kan. Itu dari sudut hukum fiqh. Bila kita bahas niat dari sudut ilmu tasawuf, kita tengok dari sudut bersihnya hati itu bila kita lakukan sesuatu untuk Allah Ta'ala. Itu ni namanya ikhlas. Ni yang kita nak bincang ni. Dua-dua penting. Dua-dua penting. Maknanya niat dari sudut ilmu fiqh pun kena jelas, kena betul. Dari sudut ilmu tasawufnya pun kena betul juga. Dua-dua kena betul. Baik, di sini kita bahas ikhlas. Maka kata ulama, ikhlas itu ada 3 bahagian. Yang pertama, semata-mata kerana Allah. Maksudnya kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, kerana syurga, pahala, kerana takut neraka, takut dosa. Itu pun ikhlas juga. Tapi tahap nombor 2. Gitu kan. Ikhlas juga tu. Tu ikhlas. Saya kita bincang lebih lanjut lagi. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu kerana nak mendapatkan fadilat daripada amalan itu. Fadilat amalan. Tu pun ikhlas juga. Macam kita lepas daripada semayang isyak, kita baca surah apa nama ni, Mulk, kan? Ada banyak fadilat. Antara fadilatnya, dia surah itu akan menjadi syafi'an li sahibihi, menjadi syafaat kepada
kepada orang hak duk baca dia, jaga dia dalam kubur so. Jadi kita baca sebab apa? Sebab apa baca surah Al-Mulk tu? Bukan sebab nak syurga dah. Bukan sebab takut dosa ke dah, sebab semayang dah, cukup semua dah. Kita baca memang niat kerana nak dapat fadilat selamat dalam kubur. Itu pun dikira sebagai ikhlas juga. Tapi tahap hak paling rendah sekali. Gitulah, tahap paling rendah sekali. Ini 3 tahap. Tengok perinci lagi. Yang pertama tadi, hak paling tinggi tadi ni, apabila kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak ada bercampur benda apa dah. Syurga pun tak nampak, neraka pun tak nampak, fadilat apa pun tak ada. Sebab apa baca surah Al-Mulk? Kerana Allah. Kerana Allah semata-mata. Bukan kerana kawan, bukan sebab malu. Orang lain baca, kita pun baca. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah memang suruh kita banyak baca Quran. Maka kita pun nak baca. Bila ada je majlis, ada bacaan, kita pun baca. Gitu kan? Memang kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Itu hak paling tinggi. Biasanya payahlah nak dapat yang ni. Biasanya payahlah. Payah sikit lah kan. Kita buat apa pun kerana Allah semata-mata. Tapi bolehlah kita cuba. Biasanya bila dah makin berusia ni, makin mudah. Gitulah. Makin mudah insya-Allah. Dah makin berusia. Sebab apa? Sebab banyak perkara-perkara hak dunia tu makin kurang. Tak gitu. Perkara dunia ni bila dah makin berusia, makin kurang. Sebab betul kan? Makan makin banyak ke makin kurang? Makin kurang. Itu kan? Tidur makin banyak ke makin kurang? Tidur makin banyak. Melancong makin banyak ke makin kurang? Lagi banyak. Ini bukan berusia lah ni. Itu tak jadi berusia dah. Saya tengok orang umur 80 makin melancong ke? Tak, saya tak rasa. Umur 90 melancong lagi. Dah. Jarang lah. Tak larat pun. Kadang-kadang dia baring tidur tak tidur. Tapi tak larat nak bangun tu je. Tak tidur. Setengah kan dia tengok kan. Jadi bila makin berusia, hak dunia tu pun makin kurang. Bila dunia makin kurang, hak akhirat tu lebih mudah. Biasa macam itulah. Kerana hidup kita dia akan berlawan antara dunia akhirat, dunia akhirat. Dua berlawan. Bila makin kurang dunia, maka makin mudahlah untuk akhirat tu. Dulu waktu muda-muda mau 40, 50 kan, 30, bangun pagi banyak benda dah nak buat. Banyak rasanya banyaklah kan. Nak jogging, nak minum teh dengan kawan. Lepas teh pula pukul 10 ada lagi. Apa nama lepas tu? Macam-macam. Nak kerja ni, nak tambah lagi pendapatan. Kan? Nak fikir investment lagi. Banyak. Sekarang ni makin kurang saya rasa lah. Kan? Makin kurang. Kurang banyak. Makin kurang. Bila makin kurang dunia, makin mudah akhirat. Makin mudah untuk kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setengah saya tengok dah berusia ni. Sebab apa makan? Tak lalu dah Ustaz. Tak lalu dah nak makan ni Ustaz. Tapi kalau tak makan, tak boleh nak, tak larat pula. Makan juga lah. Gitu kan. Tapi muda-muda dulu. Kan? Pantang tengok lah. Bukan pantang saja, pantang tengok. Mesti nak makan, nak try benda baru. Saya tengok macam tu lah. Ayo. Gangguan syaitan sama aja. Syaitan sama aja. Sama. Cuma nafsu makin kurang. Nafsu dia makin merudum. Makin kurang. Tapi Allah Alam lah, kadang naik nafsu lain pula. Nafsu ni banyak. Tapi rata-rata saya tengok macam tu lah. Ada orang dah sampai umur 90, nafsu dia masih lagi nak himpun kereta. Ada tak? Jarang lah jumpa kan. Nafsu dia nak collection motor. Tak ada. Collection motor ni umur 40, umur 50, 60 tak ada kan. Tak ada. Tapi dari sudut kalau soalannya, bila makin berusia makin kuat ke syaitan, wallahu alam. Sama dan mungkin waktu mati lagi kuat.
Waktu mati tu. Waktu nak mati. Kita tak pernah mati, tak ada siapa pernah mati lagi dah, kan? Hampir mati ikut galu. Tapi mesti belum pernah mati. Ikut kalamnya, ikut orang yang dibincangnya, waktu mati, nak mati tu memang setan. Memang setan banyak. Kerana waktu tu adalah dia punya apa? Penentu dia. Dia punya penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ni hak hujung tu. Hak hujung. Kita kalau lahir Islam, hidup Islam, tapi waktu mati waliyazubillah, kan? Mati kafir. Islam ke kafir? Kafir lah. Jadi dari sudut strateginya, setan ni, iblis pun, waktu hujung tu dia akan sungguh-sungguh tekan kita. Yang nak menyelamat kita tu, itulah amalan-amalan kita, doa kita kepada Allah Ta'ala, gitu kan. Allahu a'lam. Maka yang pertama, kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah. Ni yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tiadalah mereka itu disuruh melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlasnya, dengan seikhlas, dalam keadaan patuh. Surah Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makna ibadah dekat sini perhamba. Perhamba dekat sini maksudnya bukan sekadar ibadah khusus. Ini kena ingat lagi satu. Yang diminta daripada kita untuk ikhlas itu seluruh hidup kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku untuk Allah. Untuk Allah tu maksudnya ni ikhlaslah. Bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat tu semua kena ikhlas dah. Makan, minum, mandi kita, berjalan kita, bersembang kita, semua tu pun ya, sepatutnya lah. Sepatutnya kita nak ikhlas juga. Kerana Allah Ta'ala semata-mata. Kalau ikhlas ni selesailah masalah kita. Bila ikhlas ni selesailah masalah. Banyak masalah selesai bila ikhlas ni. Tengok Abu Bakar, saya selalu duk ulang. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia jadi khalifah pertama. Dia jadi khalifah yang pertama. Waktu meninggal, waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, riwayatnya sebut kan Abu Bakar dia dapat gaji, kan? Masyhurlah kisah tu kan. Abu Bakar dah lantik jadi khalifah. Lepas tu dia nak pergi ke pasar, bertembung dengan Sayyidina Umar. Nak pergi ke mana? Ya Khalifata Rasulillah, aku nak pergi ke pasar. Nak buat apa? Nak cari kehidupan, nak cari belanja hidup. Sayyidina Umar kata apa? Tak payah, mu khalifah, maka mu khalifah, kamu jaga orang Islam. Orang Islam daripada Baitul Mal kena bayar gaji. Tak apalah. Tak apalah. Tapi waktu sebelum Sayyidina Abu Bakar meninggal, di riwayatnya sebut dia telah bayar habis semua sekali gaji yang dia terima sebelum dia meninggal. Dia bayar balik semua gaji yang dia terima sepanjang dia kerja sebagai khalifah yang dibayar oleh Baitul Mal Muslimin. Sebab apa? Kata ulama, kerana Abu Bakar radhiyallahu anhu nak menjadikan segala kerja dia sebagai khalifah menguruskan orang Islam ni lillahi ta'ala semata-mata. Gitu kan? Lillahi ta'ala. Nguruh bukannya semayang kan? Nguruh jadi ahli politik lah. Maknanya jadi lo ni menteri besar ke, Perdana Menteri ke, gitu kan. Lillahi ta'ala. Hak tu kalau dapat yang tu selamatlah kita lah. Selamat kita. Kena berdoa lah selalu. Kena selalu berdoa, cuba didik anak kita, cucu kita untuk jadi macam tu. Itu orang Mesir duk buat lawak. Orang Mesir duk buat lawak kan. Da'auna Allah Ta'ala bi imamin adilin farazaqana Allah Ta'ala bi adil imam.
Kalau siapa faham Arab, dia faham. Dia orang Arab ni, dia ada pelakon dia, pelakon tukang pelawak. Nama dia Adil Imam. Glamour lah. Jadi orang Arab kata, kami berdoa pada Allah Ta'ala supaya kami dapat imam adil. Tengok-tengok Allah beri kat kami adil imam. Kadang-kadang adalah silap mana tak cukup doa ke kan, tak cukup doa. Dia bila masalah masyarakat, masalah semua kena berdoa lah. Tak jadi seorang berdoa kan. Dia kena semua sekali doa. Tapi kalau kita dapat orang kerja ikhlas macam ni, insya-Allah selamatlah kita. InsyaAllah kan. Dia bila ada ikhlas, dia akan mari pula lagi satu sifat wara'. Ni lebih selamat lagi kita. Bila ada ikhlas, dia akan mari pula wara'. Dia mari wara'. Macam Abu Bakar kan. Dia tertelan masuk silap macam nak makan kan, dia termakan. Lepas tu dia terasa ni makanan ni, ini bukan boleh makan ni, syubhah. Maka dia korek balik, keluar, entah balik. Itu orang lah. Selalu kita dengar cerita Umar bin Abdul Aziz, dia tengah buat kerja, anak dia masuk. Lepas tu anak dia, dia tanya apa kat anak dia, ni nak jumpa ni sebab apa? Urusan keluarga kan, urusan negara. Urusan keluarga, maka dia pun tutup, padam dia punya lampu. Ini wara' nama dia. Ini wara' lah. Kalau kita dapat pemimpin nak macam ni, insya-Allah. Tak ada lah cerita macam Elaun apa nama ni? Elaun apa ni, dia duduk bising. Elaun parking 5,000, orang tak ada cerita. Tak ada cerita macam tu. Dia wara' ni dia akan jadi macam tu. Dia jadi wara' ni benda boleh buat tapi dia tinggal. Tu wara'. Benda boleh buat tapi dia tinggal. Kerana nak hak akhirat. Gitu kan. Benda boleh tapi dia tinggal. Dia tak ada lah cerita orang potong terik ke, potong masuk kan sembahyang. Orang dah viral sekarang ni kan. Betul tak betul wallahualam. Tapi kalau ada wara', dia tak ada cerita tu. Ada wara', kita mari lambat, kita sian tengok orang tunggu panjang-panjang, malah kita ada hak untuk masuk. Tapi wara', kita tinggal hak kita. Gitu tu wara'. Biasanya jika ada ikhlas, dia akan mari wara'. Bila kita buat satu memang kerana Allah semata-mata, dia akan mari wara'. Dia jaga sungguh-sungguh. Gitulah kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan pengertian ini dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, qala a'rabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yuqatil lil maghnam, seorang itu dia berperang agar dia nak dapat rampasan perang, maghnam. War rajul yuqatil liyuzkar, itu betul sikit tambah ra kat situ, liyuzkar. Dan seseorang lelaki itu pula dia berperang agar diingati, wa yuqatil liyura makanuhu, dan seorang lagi pula dia berperang agar diperlihat kedudukannya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Man fi sabilillah. Faqal man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang agar kalimah Allah adalah yang tertinggi, maka dia di jalan Allah. Itu kan juga, dia di jalan Allah. Maksudnya Nabi SAW nak cerita niat hak paling tinggi sekali, tak ada bercampur dengan apa-apa lain dah. Memang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jika bercampur, Allah terima tak? Jika bercampur dengan niat-niat lain, Allah terima ke tak? Jangan bercampur dengan riak. InsyaAllah boleh terima. Boleh terima sekadar mana hak ada niat kerana Allah. Itu yang kita pegang lah. Jangan ada riak, tu je. Macam tuan-tuan mari semayang ni, ada tak niat nak jumpa kawan-kawan? Ada tak sikit-sikit? Tak ada Anzor? Ada tak? Ada lah sikit-sikit kan. Kadang-kadang tak ada, kadang ada lah. Mari sebab apa? Tak ada apa nak buat di rumah lah. Mari awal sikit lah. Mari awal kan. Mari awal tu bagus lah. Tapi sebab apa mari awal? Kerana banyak masa lapang dia rasa. Kan? Bukan kerana nak mari tu kerana Allah semata-mata. Gitu kan. Itu bercampur dengan niat-niat hak selain riak.
Tak apa. Dia akan pahalanya jadi macam mana? Pahalanya setakat mana hak niat ikhlas tu boleh pahala. Hak mana hak kerana dunia tu dah lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gitu Dan memang disebut pun dalam Quran. Kau tengok surah Baqarah. Tuhan kata, Tuhan sebut tentang orang pergi haji. Tuhan kata, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Sampai habis ayat. Ayat ni cerita tentang apa? Cerita tentang orang pergi haji. Orang pergi haji, sahabat sebelum Islam pergi haji juga. Kan haji memang dah ada dah, sebelum berislam pun ada dah. Jadi sahabat ni sebelum Islam ni pergi ke haji. Pergi ke haji, sambil-sambil haji tu niaga. Kita sambil haji tu niaga. Sama lah macam kita kan, pergi ke haji, ada tak niat nak beli barang? Tak ada langsung? Ada kan. Kalau tak, takkanlah balik rumah penuh 3-4 beg kan. Tak apalah beli barang, tak ada masalah Pergi umrah. Pergi umrah kan. Ada orang, Ustaz, macam mana travel kali ni Ustaz? Saya nak cari hak pergi transit, balik transit. Pergi transit, maksud transit tu jalan lah kan. Pergi transit, balik pun transit. Tak mahu direct pergi, balik pergi kan. Maksudnya dia nak pergi umrah, ibadat, tapi dalam masa yang sama dia nak juga melancong. Gitulah lebih kurang macam ni lah. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami pergi haji? Kami dah Islam. Tuhan ajar kepada kita supaya ikhlas betul. Macam mana ni? Kami sekarang ni pun kami nak pergi haji cara Islam, tapi kami nak berniaga juga, boleh ke? Itu lebih kurang soalan kan. Maka turun ayat ni. Jadi ayat ni kata, laisa alaikum junahun. Tidaklah ada apa-apa ke atas kamu. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Untuk kamu dapatkan kurniaan Tuhanmu, untuk kamu berniaga waktu pergi buat haji, boleh. Cuma janganlah hak berniaga tu lebih sangat. Jangan hak berniaga tu lebih sangat sehingga hilang hak nak haji tadi ni. Jangan hak nak melancong tu lebih sangat sehingga hilang yang nak pergi umrah tadi. Tu tak boleh lah. Kan, tu tak boleh. Tapi hak sebaik-baiknya tak ada campuran. Tu hak paling baik. Tu hak paling ideal lah. Pergi haji, balik macam tu lah. Gitu kan. Tak ada 3-4 beg. Kan, tak ada 3-4 beg. Ada. Akhir dunia jumpa di masjid. Tengoklah jumpa untuk apa? Nak bergaduh ke? Oh, nak selesai hutang. Nak bayar hutang. Baguslah bayar di masjid, tempat berkat. Tak ada apa, boleh je. Di masjid ni jangan buat benda-benda lara, jangan berniaga waktu orang semayang. Nanti boleh. Selebihnya marilah masjid. Apa masalah? Boleh. Mesyuarat di masjid boleh tak? Boleh Kerana di masjid ni tempat ibadat. Kita menganggap benda-benda tu semua ibadat lah kan. Mesyuarat masjid di masjid. Boleh. Mesyuarat untuk persatuan penduduk buat kat masjid. Boleh. Boleh belaka. Jangan buat benda-benda yang bertentang lah. Tak boleh lah kalau benda yang bertentangan. Kalau campur tadi, beza lah. Beza lah. Pergi umrah, pergi melancong, balik melancong juga. Beza, memanglah beza. Beza. Cuma yang saya bincang tadi ni boleh ke tak boleh?
Gitu kan. Yang idealnya, hak paling bagusnya ni lah, ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak ada bercampur apa benda lah. Tak ada cerita nak apa ni, tak ada cerita nak melancong, tak ada cerita nak beli barang, tak ada cerita nak jumpa orang, tak ada cerita. Pergi memang semata-mata nak buat umrah. Beza. Tapi bila orang tanya, boleh tak Ustaz kalau kita pergi umrah, kita pergi haji sambil nak melancong? Tu jawapan dia tu. Jawapannya, boleh. Cuma pahalanya taklah sama dengan orang yang bila dia pergi haji, pergi umrah, memang semata-mata kerana nak haji, nak umrah. Beza. Saya taklah selalu sangat bawa orang pergi haji umrah ni, tapi nampak. Kalau daripada awal kita nampak dia pergi tu kan memang nak ibadat saja. Beza. Dia tunggu sungguh tiang masjid tu. Dia berbeza dengan orang pergi tu gitu kan. Pergi tu gitu dah. Sekali baru habis selesai semayang tu, dia mula meraya. Dia mula meraya kan. Meraya pergi ke bazar sana, ke bazar sini, beza. Beza. Dari sudut pahala pun mestilah beza. Kerana yang ni yang paling ideal. Cuma soalan tadi, boleh tak bercampur? Boleh. Dan kita tekan dengan tadi, jangan bercampur dengan riak aja. Bercampur dengan riak batal. Dengan riak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi nak dapat ikhlas betul-betul ni payah. Setan mari kacau. Mari. Cuba tuan-tuan buat kerja amal. Memang kerja amal betul lah. Memang kita tak dapat apa. Kerja nyumbang tu. Memang nyumbang Nak pergi bincang tu pun kita kena keluar duit. Kita kena bagi masa. Kita kena habis kenderaan kita. Kita punya tayar botak. Semua sekali kita belakang. Memang tak ada ambil apa. Setan mari kacau. Kacau, setan mari kacau. Kerana ikhlas ni sifat yang paling mulia. Bila mari dia aja, setan tak boleh buat apa kita. Memang setan tak boleh kacau.